Semalam anak murid saya tanya saya, "Cikgu, kenapa matahari boleh membakar tanpa oksigen?" Jadi, jawapannya kita akan cari nantilah kan? Selamat sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Michelle. Kali ini Cikgu nak kongsikan bab 9.1 aktiviti matahari yang memberi kesan kepada bumi. Sains tingkatan 3. Ini adalah isi-isi yang akan dibincangkan kemudian. So, kita tengok dulu lah apakah profil untuk satu matahari. Matahari kita datang, diameter dia agak besar. Tahu tak anda suhu permukaan pada permukaan matahari adalah jauh beza dari suhu dari terasnya. Cahaya dari matahari pula perlu ambil masa selama 8 jam baru sampai ke bumi. Maksudnya matahari yang kamu nampak sekarang adalah matahari 8 minit sebelum ini. Matahari merupakan sebuah bintang yang terletak di tengah-tengah sistem suria. Kita boleh katakan matahari sebagai sebuah berbola gas yang besar dengan komposisinya adalah hidrogen 71%, helium 27% dan lain-lain unsur berat adalah 2% sahaja. Tindak balas nuklear berlaku di dalam teras sepanjang masa untuk menjana dan membebaskan tenaga haba dan cahaya. Setelah nuklear, atom-atom hidrogen akan berpadu untuk membentuk atom-atom helium. Oleh itu, matahari bukan membakar. Hanya ada tindak balas nuklear yang membebaskan cahaya dan haba sahaja. Untuk matahari pula ada atmosfera. Atmosfera matahari ada 3 lapis. Yang luas sekali adalah korona, tengah-tengah adalah kromosfera, dan dalam tu adalah fotosfera. Suhu dia agak rendah sedikit. Fotosfera adalah bahagian yang kita nampak dalam warna hingga kemerahan tu. Manakala korona dan kromosfera kita hanya boleh perhatikan semasa gerhana matahari penuh sahaja. Matahari yang lain termasuklah zon perolakan, zon radiasi dan teras di tengah-tengah. Fenomena yang berlaku di permukaan matahari termasuklah yang disenaraikan. Kita akan bincang satu-satu nanti. Yang pertama, granul. Fotosfera dalam atmosfera matahari terdiri daripada granul yang kelihatan berbutir. Granul adalah bahagian atas zon perolakan bagi plasma yang sangat panas dengan suhu setinggi 5.800 darjah Celsius. Dan purata bagi granul adalah kira-kira 1.000 km. Kedua, tompok matahari. Tompok matahari adalah kawasan gelap pada fotosfera. Suhunya lebih rendah daripada kawasan sekeliling. Walaupun suhu dia rendah, sebenarnya ini merupakan lokasi letupan yang amat besar di fotosfera. Fenomena tompok matahari mungkin berlarutan lebih daripada seminggu dan aktiviti tompok matahari kelihatan wujud dan lenyap mengikut pusingan 11 tahun yang dikenali sebagai kitaran suria. Aktiviti tompok matahari juga mempengaruhi cuaca bumi. Ketiga, semarak suria atau prominent. Prominent adalah berbentuk gegelung yang sangat besar yang terdiri daripada gas menyala di sebelah atas tompok matahari. Semarak suria dapat mencapai ketinggian beratus-ratus ribu kilometer dan mungkin kekal selama beberapa hari atau beberapa bulan. Saiz dia adalah lebih besar daripada bumi. Semarak suria yang sangat kuat boleh melempah jasad dari matahari ke angkasa lepas pada kelajuan antara 600 km
meter per saat sehingga melebihi 1000 km per saat. Kelajuannya adalah lebih cepat daripada jet supersonik yang hanya 0.39 km per saat. Keempat adalah nyalaan surya. Penyalaan surya ialah letupan gas yang kuat dan hebat. Jara-jara becas dibebaskan. Cahaya daripada nyalakan surya yang berkelajuan cahaya akan mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Jarak gas yang becas mengambil masa beberapa puluh minit sampai ke bumi sebab jisim dia adalah lebih berat. Jarak gas yang becas ini akan berlanggar dengan molekul nitrogen dan oksigen dalam ruang atmosfera bumi, lalu menghasilkan cahaya hijau kebiruan yang dikenali sebagai aurora. Biasanya dia berada di kutub selatan atau kutub utara, walaupun nama Inggris dia adalah Northern Light. Dia boleh wujud di kutub selatan juga tahu. Yang kelima adalah lentingan jisim korona. Lentingan jisim korona menyembolkan jara yang bermagnet keluar pada kelajuan yang tinggi ke angkasa lepas. Ia kelihatan sebagai sebuah awan yang mengembang. Sejarah bermagnet daripada lentingan jisim korona ini mengambil masa lebih kurang 3 hari untuk sampai ke bumi. Sejarah gas bermagnet ini juga akan bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera bumi, lalu menghasilkan aurora. Keenam adalah angin surya. Angin surya terdiri daripada jara-jara dalam plasma, seperti elektron, proton, dan jara alfa yang meletup dari matahari ke angkasa lepas. Ia bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi dikenali sebagai angin surya. Angin surya juga akan membawa medan magnet antara planet bersama-sama dengannya. Kelajuan angin surya adalah supersonik dengan nilai antara 250 km per saat sehingga 750 km per saat. Bumi magnet yang tersendiri. Arah garis magnet ialah dari utara ke selatan. Tapi kena hati-hati tahu, medan magnet selatan berada di kutub utara, manakala medan magnet utara berada di kutub selatan. Dia adalah terbalik. Medan magnetik bumi ini membentuk satu lapisan yang dinamakan magnetosfera. Magnetosfera bumi akan berubah dengan berdasarkan kepada interaksi antara angin surya dengan medan magnet bumi. Cuba perhatikan bentuk dia. Apakah bentuk ini? Magnetosfera juga memainkan peranan penting untuk melindungi bumi dari bahaya ancaman aktiviti matahari. Magnetosfera juga akan menghalangkan jara becas seperti elektron, proton, dan jara alfa dalam angin surya untuk sampai ke bumi. Kehidupan di bumi yang terdedah kepada angin surya berisiko mendapat bahaya mutasi genetik atau kebakaran kulit. Sebahagian daripada plasma pada angin surya akan terperangkap dalam lapisan magnetosfera dan mengikut laruan medan magnetik bumi ke arah kutub utara dan selatan. Bilangan jara becas ini yang berlebihan dalam atmosfera bumi akan mengganggu telekomunikasi, sistem navigasi iaitu GPS, dan talian kuasa elektrik. Magnetosfera juga akan mengurangkan tekanan yang dikenakan oleh fenomena angin surya terhadap atmosfera bumi. Sekarang kita bincangkan praktik formatif 9.1 dari buku TEP muka surat 263. Ketiga, struktur matahari yang membentuk atmosfera matahari termasuklah korona, atmosfera, dan fotosfera. Tiga fenomena yang berlaku di permukaan matahari di mana gas becas banyak meletup daripada matahari termasuklah semarak surya
penyalaan surya, lentingan jisim, dan korona. Magnetosfera bumi sebenarnya merupakan satu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi bumi, di mana medan magnet dalam magnetosfera bumi adalah gabungan medan magnet bumi sebagai medan magnet utama dan medan magnet dalam ruang di angkasa lepas. Angin surya yang mempengaruhi bentuk magnetosfera. Satu objek dalam sistem surya yang mempunyai bentuk yang serupa dengan angin surya adalah kita fikirkan. So, ini adalah bentuk angin surya. So, bentuk dia seakan-akan macam bentuk dia macam komet, di mana dia ada ekor dan ada kepala. So, kat depan bahagian yang paling depan tu, yang paruh bulat tu, kita namakan dia sebagai bow shock. Itu sahajalah perkongsian kali ini. Terima kasih.